Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 sains. Okey, hari ini kita nak sambung, kita nak sambung mengenai faktor-faktor pemilihan ion di dalam siri elektrokimia. Sebelum saya masuk kepada faktor tersebut, so adakah kamu sudah ingat? Minggu lepas cikgu suruh kamu ingat apakah dalam apakah ion-ion yang berada di dalam siri elektrokimia. So siri elektrokimia kita terbahagi kepada dua, iaitu cation dan anion. Kita dah belajar minggu lepas. So saya ulang lagi sekali. Siri elektrokimia ini yang mana di mana cation iaitu ion yang bercharge positif, ion yang bercharge positif, dia ada turutan. So kalau kamu ikut turutan ini, sini, bermula dengan ion kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, cuprum dan argentum. So cikgu pun dah bagi bagaimana nak menghafal. So semakin turun siri elektrokimia, semakin mudah ion tersebut untuk dinyah charge. Apa cikgu maksud dinyah charge? Dinyah charge itu bermaksud keupayaan ion ini untuk menjadi unsur yang neutral. Neutral tu bermaksud dia tiada charge. Dia tak ada charge positif, dia tak ada charge negatif. Itulah yang kita maksudkan, mengenai siri elektrokimia. Sebab itu cikgu suruh ingat, kalau nak cari makan, Ali Zainal Fira suka pergi hutan curi ambo. So, semakin turun sahaja siri elektrokimia ini, semakin mudah dia untuk dinyah charge. Dinyah charge, ingat balik cikgu cakap, keupayaan dia untuk membuang, untuk menjadikan dia molekul. Molekul ataupun atom. Anion pula. Anion adalah ion yang bercharge negatif. Ion yang bercharge negatif di mana? Bermula dengan ion fluorida, sulfat, nitrate, klorida, bromida, iodida dan hidroksida. Apabila turun sahaja siri elektrokimia untuk bahagian anion, kita mula fly selalu nak keluar baru insaf O. So, semakin turun sahaja kumpulan, contoh, kamu ada hidroksida dan ada ion iodida. So, antara dua ion tersebut, siapakah yang akan dipilih untuk dinyah charge? So, kalau dipilih, cikgu kata tadi, yang paling di bawah adalah mudah untuk dinyah charge. Mudah untuk dinyah charge. Kenapa? Sebab dia adalah kurang negatif, elektropositif. So, bila dia turun sahaja, bermaksud ion hidroksida lah yang akan terpilih untuk dinyah charge. Ion iodida tidak akan dipilih. Kalau saya nak ulang lagi sekali yang dulu, saya nak ulang balik. Kita ada 3 faktor. Kita ada 3 faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Kita dah buat nota minggu lepas. Yang pertama, kedudukan ion di dalam siri elektrokimia. Inilah siri elektrokimia kita. Yang kedua, kepekatan elektrolit. Yang ketiga, iaitu jenis elektron. Dah settle ini, cikgu kata, tolong buat siri elektrokimia ini tampal di dalam buku kamu ataupun nak lagi advance, sila tampal dekat meja belajar kamu. Everyday you tengok dan you akan hafal. Ingat, itulah salah satu cara bagaimana untuk menghafal siri elektrokimia yang mana untuk cation dan anion. So kita pergi kepada faktor yang pertama. Faktor yang pertama iaitu faktor siri elektrokimia. Untuk faktor siri elektrokimia, di mana faktor siri elektrokimia di mana ada nota.
ada nota untuk hari ni. Sekejap belum lagi masuk. Nanti cikgu nak tulis. Tak puas kalau nak cakap dalam buku teks, tak puas. Cikgu nak extract pergi kepada nota. Sekejap ya, cikgu nak explain dulu. Okay, so contoh. Kita ada ion argentum dan cuprum. Contohnya lah dalam larutan tersebut. So antara ion argentum dan cuprum, so siapakah yang mudah dinyah charge? Kaviar. Antara argentum dengan cuprum, siapakah yang mudah untuk dinyah charge? Maksudnya yang paling bawah, ion yang paling bawah. So ion yang paling bawah adalah ion argentum. So nanti ion argentum yang akan dinyah charge. Okay, jom kita sama-sama lihat bagaimanakah siri elektrokimia ini. Siri elektrokimia ini mempengaruhi hasil di dalam elektrolisis. Jom kita buat satu nota. Okey, so sediakan buku nota tarikh hari ini. Okey, sediakan buku dan tarikh hari ini. Kita akan buat satu nota yang cantik supaya kamu boleh faham. Okey. Okey dah. Tulis tarikh. Hari ni hari apa? Okey, takkanlah 2 orang je datang kelas saya. Sedihlah pula saya. Minggu lepas ramai. Hari ni tinggal sikit saja, tak apa. Okey. So, contoh yang pertama. So, dapat saja buku ni, tolong tuliskan tarikh hari ni. So, tarikh hari ni adalah kita ambil saiz yang tinggi sikit supaya dia dapat tebal. Okey, hari ni hari apa? Hari ni adalah hari Isnin. So, hari ni adalah hari Isnin. Okey, 22 hari bulan. Bukan, 21 hari bulan 6. Okey, tahun 2021. So, kita ada faktor tadi semalam kita belajar, ada 3 faktor. So, faktor yang kita belajar, okey, faktor mempengaruhi elektrolisis. Okey, macam ini buat cantik-cantik. Okey, kemudian kita ada pen. Okey, faktor yang pertama, faktor kedua dan faktor yang ketiga. Okey, so faktor yang pertama tadi adalah siri elektrokimia. Kita akan pergi kepada faktor yang pertama. Okey, kemudian kita akan pergi faktor yang kedua iaitu kepekatan elektrolit. Okey, ini faktor yang kedua. Okey, faktor yang ketiga adalah jenis elektron. Okay, dah siap. Okay, sekarang kita nak pergi faktor yang pertama iaitu siri elektrokimia. Okay, untuk faktor siri elektrokimia ini, okay, kamu boleh tengok buku teks kamu contoh 1. Okay. Sambil kita tengok, sambil tu kita nak jawab soalan ni. Okay. So sekarang ni soalan ni contoh 1 ini mengenai elektrolisis larutan natrium sulfat. Elektrolisis larutan natrium sulfat. Okay. Bagaimana kita nak buat? Okay. Bagaimana kita nak buat? Cuba kamu tengok sini. Okay. Nak buat ini, okay. Untuk buat ini kita kena buatkan dia punya gambar. Okay, tulis kat sini contoh. Contoh 1. Okay. Dia kata larutan natrium sulfat. So kamu lukiskan. Okay, lukiskan supaya kamu boleh ingat. Okay, yang ini adalah sel elektrolisis. Okay, yang mana dalam sel elektrolisis tadi kamu dah belajar minggu lepas, kita ada terminal positif, kita ada terminal negatif. Yang panjang ni adalah anode. Positif. Yang pendek ni adalah cathode. Dia akan sambung kepada yang cathode. So ini cathode, ini anode. Okay. So dalam ini kita akan dipkan dia dengan, kita akan celupkan dengan dia larutan apa tadi dia kata? Natrium sulfate. So ini adalah larutan. Kalau dalam kimia dia boleh buat dalam formula, tapi kamu punya ni saya tak nampak formula. So tak apa. So pertama, okay, dapat jadi soalan sini yang pertama, okay, keluarkan dulu ion. Okay. Ion yang hadir. Okay. Apakah ion-ion yang hadir? So ion-ion yang hadir dekat sini, okay, yang pertama, okay, tak cantik tulisan cikgu.
Okey, kita tengok yang pertama, ion yang ada natrium sulfate, iaitu kalau dia kata larutan natrium sulfate, itu bermaksud dia punya larutan itu ada ion natrium. Kemudian ada ion. Dalam ini namanya larutan. Bila dia kata larutan, ini bermaksud larutan maksudnya ada unsur air. Ada unsur air. Okey, apa Najwa? Yang tadi, yang first tadi ya. Yang first tadi yang hari tu minggu lepas kamu dah buat dah Najwa. Yang minggu lepas kamu dah buat yang ini. Faktor-faktor. Minggu lepas dah buat. Hari ni tak payah buat pun tak apa. Kita ada 3 faktor yang mana cikgu tengok kepada buku teks. Kamu tengok buku teks kamu yang ini. Yang atas ini. Yang ini. Page 182 yang ini. Cikgu salin yang ini saja. Okey. So, kita pergi kepada sini sebab hari ni kita nak belajar 3 faktor sekali. Okey. So, dalam ini kita ada ion natrium. Ion apa? Ion hidrogen. Cikgu, mana cikgu dapat ion hidrogen? Ion hidrogen ada daripada larutan. Dalam larutan ini ada unsur air. Air itu apa? Air itu H2O. Dalam H2O kita ada ion hidrogen, kita ada ion hidroksida. Kemudian ini daripada air ya. Ini positif tau. Cikgu namakan yang positif dulu. Ini positif. Ini ion positif. Kemudian cikgu nak namakan ion negatif pula. So ion negatif ada sulfate. So tulis ion sulfate. Kemudian ion daripada air, ion OH. OH ni maksudnya ion hidroksida. Tulis ya. Kemudian dah pergi kepada ion-ion yang hadir. Kemudian kamu tengok kepada apakah ion yang akan pergi ke anode. Apakah ion yang akan pergi ke cathode. Ion yang akan pergi ke anode, ion yang akan pergi ke anode ada 2 saja. Ingat tak hari cikgu kata anode ni positif. So anode ini adalah positif, ini bermaksud ion negatif. Mana satu cikgu ion negatif? So ion negatif, ion negatif adalah yang mana? Ini. Ni. Ion sulfate dan ion hidroksida. So ion yang akan pergi adalah ion sulfate. So kamu tulis kat sini ion yang akan pergi. Ion sulfate dan ion hidroksida tertarik ke anode. Cikgu kenapa? Minggu lepas kita belajar. Yang negatif akan pergi ke positif. Yang ini positif, maksudnya ini adalah anode. Ini adalah cathode. Maksudnya dalam ini, dalam unsur ni, dalam unsur larutan natrium sulfate ni, kita ada H+, kita ada OH-, kita ada Na+, kita ada SO4 2-. Cikgu tulis formula je lah ya. Sebab nak tulis panjang tapi cikgu dah ada tulis perkataan dekat bawah. So ion hidrogen, ada ion hidroksida, ada ion sulfate, natrium, ada ion sulfate. So ion-ion ini dia akan bergerak tau dalam larutan ni. So cikgu minggu lepas cikgu dah ajar yang ion positif. So kita bulatkan mana ion positif. So ini ion positif. Ini ion positif. So ion yang positif ini akan pergi kepada, dia adalah cation kan. So cation akan pergi ke cathode. So maksudnya dekat sini cikgu tulis ion natrium dan ion hidrogen tertarik ke cathode. Dah. So ion natrium dan ion hidrogen akan pergi ke cathode. Kemudian belum lagi siap. Belum lagi siap ya. So kita nak tengok yang negatif. So mana satu ion negatif? Ion
tadi cikgu sebut ion sulfate dan ion hidroksida. Okey, yang ini cikgu sebut ion sulfate dan ion hidroksida akan pergi ke anode. Anion, cikgu apa tu? Yang ini anion. Minggu lepas kita belajar anion negatif. Cation positif. So, negatif akan pergi ke anode. Okay, positif akan pergi ke katon. Sebab itu cikgu cakap ini. Okay, dah siap ke? Belum? Belum lagi siap. So, apa lagi yang kita nak tulis? Okay, kita tulis. Okay, kita dah belajar siri elektrokimia tadi. Kita ada ion sulfate, kita ada ion hidroksida. Lepas tu cikgu suruh kamu ingat. Ingat ya, siri elektrokimia tu tulis ya macam mana cikgu tulis minggu lepas tu. Fly, keluar, baru nak insaf. Oh, okay. Tengok sini balik. Okay, tengok buku teks balik. Okay, tengok buku teks, muka surat yang tadi. Yang ini. So, antara ion sulfate, nampak tak ion sulfate dekat mana? So, ini adalah ion sulfate. So, ini adalah ion sulfate. So, antara ion sulfate dan ion hidroksida. So, siapakah yang akan dipilih untuk dinyah charge? Siapa yang paling kat bawah? So, apa dah? Fly selalu nak keluar baru insaf. Oh, ion hidroksida. Oh, tu ion hidroksida. So, ion hidroksida yang akan terpilih. So, yang tadi pula kita ada ion natrium dengan ion hidrogen. Betul? Untuk yang positif. Okay, untuk yang cation. So, natrium dengan hidrogen, siapa yang paling bawah? So, kalau kamu tengok yang paling bawah adalah hidrogen. So, ion hidrogen yang akan dipilih untuk dinyah charge. Dia paling mudah untuk dinyah charge. Kenapa? Ion hidrogen adalah kurang elektropositif. Cikgu, mana cikgu tahu yang ini? Okay, jom kita baca yang ini. Yang ini dia dah sebut. Okay. Ion hidrogen akan terpilih. Betul cikgu cakap tadi. So, kenapa? Sebab dia kurang elektropositif berbanding ion natrium. So, apa yang akan terhasil? Gas hidrogen akan terhasil. Okay, dekat anode pula tadi cikgu kata siapa yang akan dinyah charge? Ion hidroksida. Kenapa cikgu? Kau tengok ni. Ion hidroksida kat mana? Dekat bawah. So, dia akan mudah untuk dinyah charge. Kenapa? Sebab dia negatif. So, kurang elektronegatif. Yang tadi positif kan? So, kalau positif yang kurang elektropositif. Kalau yang negatif pula, cikgu mana cikgu tahu negatif ini? Nampak tak? Anion kan negatif. So, anion negatif semakin ke bawah dia mudah dinyah charge. Kenapa? Dia kurang elektronegatif. Tapi yang positif kan ion dah makin kurang, makin bawah-bawah ni makin dipilih. So, dia adalah kurang elektropositif. Sebab itu dia mudah untuk dinyah charge. Kalau cikgu nak explain dalam kimia, takut kamu lagi confused. Ini adalah subjek kimia. Okay, ini adalah bab dalam subjek kimia. So saya tak kamu akan semakin tak faham. Saya explain dalam bentuk ini. Okay, so kita tak payah tulis panjang-panjang sini. Kita pergi kepada nota kita yang tadi. Okay. So, nota cikgu tadi, okay, ini. So, cikgu tulis ya. Okay, cikgu tulis balik. So, siapa yang akan terpilih? Ion hidroksida akan dinyah charge kerana kurang elektropositif. Okay, cikgu biarkan kamu salin slow. Okay. Kemudian yang ini pula, siapa yang akan terpilih? Ion hidrogen. So, ion hidrogen akan dinyah charge. Okay, kenapa? Kerana kurang, sebab dia negatif, positif ke? Yang ini salah cikgu tulis ni, bukan elektropositif. Sorry. So yang ini sepatutnya kamu cakap dia adalah yang tengok salah pun. Okay, elektronegatif. Ya Allah Ziana. Okay, elektronegatif.
elektronegatif. Barulah betul. Okey. Ke anode. Okey. So, yang bawah ni barulah kamu kata kurang elektropositif. Okey. Okey, dah siap dah? Belum. Kamu tak tulis lagi hasil. So macam mana kamu nak tulis hasil? So kamu cakap, tulis kat sini. Gas oksigen akan terbebas. Okey, yang ini pula gas hidrogen akan terbebas. Okey. Dah. Okey. Okey, saya bagi masa untuk Najwa dan Kavya untuk salin. Okey. So, ingat, okey, sambil-sambil kamu salin, sambil-sambil itu cikgu explain lagi sekali. Okey, yang ini untuk soalan contoh 1 dalam buku teks. Okey, cikgu keluarkan daripada buku tu, cikgu keluarkan jadi ini. Cikgu jadikan ini sebagai kita punya latihan. Okey. So, yang ini pertama sekali cikgu kata tuliskan dulu dia punya siri, dia punya sel, bagaimana bentuk sel dia. Okey. So, dekat sini kamu kena pasti siapa anod. Anod tu cikgu tahu, kalau cikgu dah ada dia adalah positif. Kathode adalah negatif. So, yang positif, okay, ion pula dalam ini kita ada ion positif dan ion negatif. So, kamu nanti kamu keluarkan. Okay, keluarkan siapa ion positif, siapa ion negatif. Okay, kemudian ion positif, okay, kemudian ion yang positif akan pergi ke terminal negatif. Ingat tak yang semalam cikgu kata? Positif tertarik kepada negatif. Negatif akan tertarik kepada positif. Dia tak boleh sama charge. Dia kena lain-lain charge. Okay, sebab itu kenapa ion sulfate dan ion hidroksida ni negatif kan. So dia akan pergi ke anod. Okay, sebab anod ni terminal positif. Dekat cathode ni terminal negatif. So terminal negatif yang ion positif yang akan pergi, iaitu ion natrium dan ion hidrogen. Okay, sebab lepas tu siapa pula yang akan terpilih untuk dinyah charge? Baca balik siri elektrokimia. So baca balik siri elektrokimia, siapa yang paling bawah? Siapa yang paling bawah? Ion mana yang paling bawah? So kamu tengok antara ion sulfate dan ion hidroksida, ion hidroksida yang paling bawah. So ion hidroksida yang akan terpilih. Kenapa? Sebab dia kurang elektronegatif. So dekat sini ion hidroksida, kalau ion hidroksida mesti gas oksigen yang akan terhasil, yang terbebas. Okay, kalau kat cathode pula kita ada dua, natrium dan ion hidrogen. Siapa paling bawah? Kalau nak cari makan Ali, Zainal, Fira suka pergi hutan. Okay, hutan dulu. So kamu jumpa hutan. Nak atas. So natrium dekat atas. Hidrogen dekat bawah. So siapa akan terpilih? Hidrogen. So hidrogen akan dinyah charge. Kenapa? Sebab dia adalah kurang elektropositif. So kalau ion hidrogen yang akan terbebas adalah gas hidrogen. Gas hidrogen. Okay. Okay, Najwa dan Kavya sudah siap ke nota? Kita nak buat contoh nombor 2 dalam buku teks. Dah, cikgu. Dah, Kavya. Okay. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Tengok buku teks lagi sekali. Okay, tengok buku teks. Okay, contoh yang kedua dia bagi apa? Okay, contoh yang kedua, bila cikgu dah ni, kamu insyaAllah kamu boleh faham dah. Okay. So, contoh yang kedua dia nak larutan kuprum 2 sulfate. So, dalam larutan kuprum 2 sulfate ada ion apa? So, dia ada ion kuprum, ion sulfate yang ini. Nampak tak ni? So, dia ada ion kuprum, ada ion sulfate, ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Ni dalam ni. Cikgu, mana cikgu dapat hidrogen dan hidroksida? Daripada air. Larutan itu adalah air. Okay. Kemudian dia kata ion, siapa yang akan tertarik pergi ke cathode? Cathode ni terminal negatif. So terminal negatif yang akan tertarik kepada dia adalah ion positif. So ion positif siapa? Ion kuprum dengan ion hidrogen. Dia akan tertarik pergi ke negatif. So siapa yang akan terpilih? Baca balik. Antara kuprum dengan hidrogen. Tengok balik. So kuprum sini, hidrogen sini. So siapa akan terpilih? Kuprum. So ion kuprum, sebab tu tulis sini ion kuprum akan dipilih
okay, untuk dinyah charge kerana ion kuprum kurang elektropositif berbanding ion hidrogen. Okay, kurang elektropositif. Okay, so maksudnya dekat sini kuprum akan terenak pada katon. Kuprum terenak pada katon. Okay. Kemudian pada anod pula, anod tadi charge apa? Charge positif. So yang positif, okay, positif, yang ion yang akan tertarik adalah ion negatif. Kan ingat tadi negatif pergi positif, positif akan pergi ke negatif. So ion apa? Iaitu ion sulfate dan ion hidroksida. So siapa yang akan terpilih? Tengok pada instrumen elektrokimia. Okay, yang negatif, yang anion. Fly selalu nak keluar baru insaf O. So kita ada ion hidroksida, kita ada ion sulfate. So kamu nampak tadi sekali. So ion hidroksida yang akan terpilih sebab dia kurang elektronegatif. Bila kurang elektronegatif, maksudnya ion hidroksida akan terpilih untuk dinyah charge kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding ion sulfate. So apakah gas yang akan terhasil? So gas yang terhasil adalah gas oksigen pada anod. Cikgu, macam mana nota nak buat cikgu? Kamu buat nota, buat simple sahaja. Okey, buat macam ini. Okey, tengok cikgu tulis ya. Okey, untuk contoh yang kedua, kita tulis dalam nota lah. Okey, contoh yang kedua, kita buat lagi blank. Okey. Contoh 2. Nak lukis ke? Nak lukis? Terpulanglah. Okay, kalau nak lukis, kamu lukis. Tulis, lukis cantik-cantik. Orang yang nak lukis ni dia nak ingat balik. Dia suka ingat. Bila dia suka ingat, dia akan lukis. Saya suka. Saya suka bila buat contoh tu, saya suka lukis. Bila lukis, saya nampak. Kemudian, dalam ni adalah larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Kemudian ion yang pergi, ion yang ada adalah ion kuprum dengan, okey, tulis kat sini. Ion yang hadir, yang pertama, ion yang hadir. So, ion yang hadir adalah ion kuprum, ion sulfat, ion hidrogen daripada air, dan ion hidroksida. Okey. Okey, selamat datang Ansho. Lambat hari ni Ansho. So, saya ulang balik. Ini adalah contoh 2 dalam buku teks. Okey. Ini adalah contoh 2 ya dalam buku teks. Muka surat berapa Kavya? Muka surat 184. Okey, muka surat 184. Tengok buku teks ya. Okay, nanti cikgu bagi contoh. Okay. Kemudian dah keluarkan ion yang hadir di dalam larutan tersebut, kamu keluarkan pula. Okey, kamu keluarkan pula. Okey, siapa yang akan pergi nyah charge dekat anode? Siapa yang akan dinyah charge dekat cathode? Okey. Kemudian, okey, lukis kat sini. So kamu tahu bahawa anode ion negatif akan pergi sebab anode ini adalah charge positif. Bila positif, ion yang bercharge negatif. So yang negatif adalah ini sulfate dan ion hidroksida. Okey, so tulis kat sini. Ion sulfat dan ion hidroksida tertarik ke anon. Okey, kemudian untuk cathode pula, so kenal pasti mana satu ion positif. Di sini positif, ini adalah positif. Okey, so kamu tulis ion kuprum. Sebab apa? Anode kathode ni adalah charge dia terminal negatif. So yang akan pergi adalah ion yang positif. So ion kuprum dan
ion hidrogen tertarik ke katon. Okey. Kemudian kamu cerita siapa yang akan dinyah charge. So antara sulfat dan hidroksida siapa yang paling bawah? So ion hidroksida akan dinyah charge kerana kurang elektronegatif. So ini untuk negatif, ion pergi ke positif terminal. Sekarang ni daripada ion positif nak pergi ke ion negatif, so antara kupram dengan hidrogen. Cikgu suruh ingat seminggu lepas, kalau nak cari makan Ali, Zainal, Fira suka pergi hutan curi. So curi paling bawah. Hutan atas, curi bawah. So siapa akan terpilih? Ion hidrogen akan dinyah charge kerana kurang elektropositif. Okey, dah siap ke? Belum. Okey, belum lagi siap. Okey, kita pergi kepada hasil pula. So, bila ion hidroksida yang akan terbebas akan dinyah charge, maksudnya gas oksigen akan terbebas. Dia akan terbebas kat mana? Dekat anode. Maksudnya dekat anode ni ada gelembung-gelembung. Sebab dekat sini ada ion hidroksida ada. Dekat sini ada ion apa tadi? Sulfate ada. Dia akan pergi ke positif. Ini positif, ini negatif. So yang ini pula yang akan pergi dekat sini pula adalah ion hidrogen dengan ion kupram. Negatif positif akan pergi ke negatif. Cepat tu cikgu suruh kamu lukis. Bila kamu lukis bita ni, kamu boleh nampak siapa yang akan, yang ini kena tulis ya Najwa ya, dengan Kavya, dengan Ansho. Yang ini kena tulis. Kamu nampak negatif akan pergi positif, positif akan pergi negatif. Siapa yang akan terpilih? Yang terpilih kamu highlightkan. Okay, kamu akan highlightkan, kamu highlight kuning. So, yang akan terpilih sini kupram. Yang dekat sini akan terpilih adalah hidrogen. Okay, colorkan dia. So ini yang akan terpilih. So, dah siap. Ini faktor yang pertama. Okay, faktor yang pertama, ingat ECS. Ingatlah kamu, apa nama dia? Yang siapa yang akan dinyah charge. Siapa yang tak ingat, tak bolehlah jawab soalan ni. So, sini kamu kena ingatlah. Kamu kena ingat yang mana siri elektrokimia yang kita belajar tadi. Semalam, minggu lepas kita belajar. So, kena ingat. Siapa yang paling bawah, dia akan mudah dinyah charge. Okay. Ke bawah tu tengoklah. Kalau dia adalah ion positif, dia kurang elektron positif. Kalau dia adalah ion negatif, dia dipilih sebab dia adalah kurang elektronegatif. Sebab tu dia mudah dinyah charge. Cikgu, dinyah charge tu apa? Dinyah charge tu maksudnya kita nak hilangkan dia charge. Kalau dalam kimia, saya boleh tulislah tapi harap kamu fahamlah. Contoh macam ini kan, kupram ni kan. So contoh macam kupram ni, okay, cikgu tulis ya. Ion kupram ni contohnya ion kupram ini, okay, dia akan menerima elektron, dia akan jadi kupram. Oh, cikgu, terima elektron pula. Malah nak dengar. Sebab tu cikgu kata kimia ada detail sikit. Cikgu tulis je lah. Yang ini nak tunjukkan dia hasilkan bukan ion. Dia dah jadi neutral. Okay, dia dah tak jadi ion dah. Sebab itu dia akan menerima elektron. Cikgu apa tu? So tak apa. Yang ini abaikan. Yang ini abaikan sebabnya yang ini adalah yang kimia, subjek kimia, budak-budak kimia yang belajar. So kamu hanya belajar yang ini je. Apa yang kamu belajar adalah mengenai siri elektrokimia. Okey, sudah ya? Sudah ke Kavya? Dah salin ke? Najwa? Sudah? Okay. So,
inilah yang akan kamu buat eksperimen. So nanti kamu akan buat magnesium nitrate dengan natrium sulfate. So kalau kita ada yang ini, daripada sini pun kita dah boleh nampak dah apa yang akan terbebas. So kalau kat sini dia ada, kalau saya bulatkan lah kan, dia ada magnesium, larutannya dengan hidrogen lah. So antara magnesium dan hidrogen, kalau dalam larutan ni confirm lah hidrogen yang akan dinyah charge. Kalau yang itu yang positif, ion cation. Kalau yang negatif, so di antara nitrate dengan ion hidroksida. Siapa yang akan dinyah charge? Siapa yang paling bawah? So ion hidroksida yang paling bawah. So ion hidroksida yang akan dinyah charge untuk menghasilkan gas oksigen. Ion hidrogen tadi akan dinyah charge untuk menghasilkan gas hidrogen. So yang ini pula larutan natrium sulfate tadi kita dah buat. So yang ini tadi antara natrium dengan hidrogen. So hidrogen lagi sekali. So siapa yang paling bawah? So hidrogen. So bila ion hidrogen akan dinyah charge kerana dia kurang elektropositif. Maksudnya apa gas yang akan terbebas? Gas hidrogen. So yang tadi sulfate dengan sulfate ini. Sulfate dengan hidroksida. So hidroksida yang juga akan terpilih sebab dia kat bawah kan, serial elektrokimia. So dia mudah untuk dinyah charge. Ini bermaksud ion hidroksida dia akan membebaskan gas oksigen. So dalam sini so ini dia punya ujian. So nanti kamu dah cakap tadi, kalau yang kat sini note tadi yang akan adalah oksigen, yang ini adalah hidrogen. So kalau yang ini dia akan, kalau oksigen ni maksudnya dia akan menyalakan kayu uji berbara. Kalau dia uji dengan kayu uji menyala, dia akan menyala jugalah. Kalau cathode pula tadi, dia akan menyebabkan kayu uji bernyala ni mengeluarkan bunyi pop. Macam itu. Kemudian untuk natrium sulfate tadi pun sama. So dua-dua ini adalah sama. So dua-dua akan menghasilkan hasil yang sama. So hasil nanti kamu akan tulis kat sini lah. Sebab itu kita belajar teori dulu baru buat eksperimen. Kita pergi kepada faktor yang kedua. Faktor yang kedua iaitu kepekatan. So kita pergi kepada kepekatan. So kepekatan dikata, kepekatan ion dalam elektrolit juga mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah charge. Dekat sini ion negatif lebih pekat dalam elektrolit. Maksudnya kat sini, kalau contohnya dia ada hidroksida dengan iodin. Contohnya lah kan, dia ada iodin. So dekat sini, untuk sini dia sepatutnya kalau ikut siri elektrokimia kita akan pilih hidroksida lah. Sebab hidroksida paling bawah kan. So paling bawah mudah untuk dinyah charge. Tapi oleh sebab faktor kepekatan, cikgu apa maksud faktor kepekatan? Faktor kepekatan itu bermaksud apabila larutan tersebut jadi pekat. Contoh macam ni. Yang pertama dia pakai kepekatannya 1 molar. 1 molar dia tinggi tau. Satu lagi larutan dia pakai 0.0001 mol BM3. Ini kepekatan yang cair. Larutan yang cair, 1 mol ni larutan yang pekat. Untuk larutan yang pekat ni, antara ion klorida dengan ion hidroksida, sepatutnya kalau yang biasa kita akan pilih ion hidroksida, betul. Tapi oleh sebab dia pekat, so ion klorida ni lebih tinggi kepekatan berbanding ion hidroksida. So dekat sini ion klorida yang akan dipilih untuk dinyah charge. Sebab kenapa ion klorida ni lebih pekat? Ion klorida ni lebih pekat berbanding ion hidroksida. Walaupun ion klorida ni cikgu, tapi ion klorida ni lagi atas
berbanding ion hidroksida dalam sirip elektrokimia? Ya, betul. Tapi sebab kepekatan ion klorida lebih tinggi berbanding kepekatan ion hidroksida. So, bila dah ion klorida yang akan terpilih, apakah gas yang terhasil? So, gas yang terhasil adalah gas klorin dekat anon. Okey. Tapi, kalau kamu tengok pula, untuk cair. Apa itu cair cikgu? Larutan natrium klorida cair. Ini adalah larutan natrium klorida cair. So kalau yang cair bermaksud ion klorida tu dia punya kepekatannya rendah. Bila ion klorida tu kepekatannya rendah berbanding dengan ion hidroksida, ini bermaksud kamu ambil faktor yang pertama iaitu faktor sirip elektrokimia iaitu ion hidroksida yang akan terpilih. So ion hidroksida yang akan terpilih untuk diingat charge. Bila ion hidroksida dia akan menghasilkan gas oksigen. Okey, dia akan menghasilkan gas oksigen. Okey. So nanti kita akan buat eksperimen juga. So cikgu, buat nota ni macam mana? Okey, jom kita buat. So ini ion natrium klorida kan. So cikgu nak buat dua bahagian lah. So kita buat satu lagi blank. Okey. Dia senang je. Kamu ingat sirip elektrokimia tu, kamu ingat faktor saya cakap, InsyaAllah kamu boleh buat. Okey. Yang ini adalah faktor kepekatan. Okey, tulis kat sini. So, faktor kepekatan. Contoh berapa tadi? Contoh. Kita buat contoh. Contoh dalam buku teks ya. So, kita bahagikan dua. Kita bahagikan dua. Yang pertama, kita ada 1.0 mol DM negatif 3 larutan natrium klorida. Yang ini kita ada 0.0001 mol DM cube larutan natrium klorida. Okey. Ini bermaksud kalau yang 1 molar maksudnya dia pekat. Tulis kat sini. Pekat. So ini pekat, tulis pekat. Ini cair. Okey. Kemudian, cikgu nak lukis ke? Tak payahlah. Yang ini tak payah lukis lah ya. Jimat sikit. So, ion yang hadir. Okey, sekarang kita nak tengok ion yang hadir. So, ion yang hadir dekat sini adalah ion sama. Okey, dua-dua ni sama. So, ion yang hadir, kita iris dekat sini. Okey, ion yang hadir dia sama. So, maksudnya kita samakan dia. So, ion natrium, sebab dua-dua ni natrium klorida. Okey. Ion natrium, ion klorida, ion hidrogen daripada air, ion hidroksida daripada air. Okey. Kemudian siapa yang akan tertarik pergi anode? Okey, anode. Okey, anode. So nanti kita akan buat dekat cathode. So ion yang tertarik pada anode, anode ni charge apa tadi cikgu kata? Terminal positif. So terminal positif yang akan tertarik adalah ion negatif. So ion klorida. Ini ion klorida. Okey, dan ion alamak tak cukup lah. Hidroksida. Tertarik alamak. Sama je sebenarnya. So sebenarnya kita boleh buat dia sama. Okey, kita buat dia sama. So yang ini pun kita buat macam ni. Okey, kita buat macam ni juga. So, dekat sini kita buat ion klorida
dan ion hidroksida tertarik ke anon. Tapi yang membezakannya siapa yang dinyah charge. Okay. Siapa yang dia akan dinyah charge, so itu yang akan terpilih. Okay, tengok ni Okey. Kemudian, so oleh sebab ini pekat, so maksudnya ion klorida akan dinyah charge. Okay. So dekat sini oleh sebab dia cair, so ion hidroksida yang akan dinyah charge. Okay, kenapa? Please, kerana kepekatan ion klorida tinggi. Okay, kerana ion hidroksida, kerana ion hidroksida kurang elektronegatif. Okay, so siapakah yang akan terhasil? So siapakah yang akan terhasil? So macam ni. Okay, so siapa yang akan terhasil? So gas klorin terbebas. Sini pula gas oksigen terbebas. Okay, kalau kamu tengok yang cair ni faktor elektrokimia. Yang pekat ni kamu ambil faktor kepekatan. Untuk faktor kepekatan, untuk ion yang negatif sahaja yang akan dikira. So sepatutnya ion hidroksida yang akan kamu pilih. Tapi kat sini sebab ion klorida lebih pekat, so kamu akan pilih ion klorida untuk dinyah charge. Tapi berbeza dengan, tutup balik ni, tutup balik. Berbeza dengan dekat katot. Untuk katot pula, untuk katot, ion apa yang akan pergi ke katot? So ion yang akan pergi ke katot ialah ion. Ya Najwa, sambung buat nota ni. Okay. Yang akan pergi adalah ion katot terminal apa? Katot negatif kan? So negatif yang akan pergi dekat sini dia adalah ion positif. So ion positif yang ada dekat dia adalah ion hidrogen dengan ion natrium. So ion nitrogen, ion natrium dan ion hidrogen. Okay. Tertarik ke katot. Okay. So ini dah. Okay. So siapa yang akan terpilih? So dekat sini dua-dua ni benda yang sama. Sebab untuk katot dia tidak akan mempengaruhi, dia tidak akan mempengaruhi kepekatan. Untuk anode sahaja mempengaruhi kepekatan. So dua-dua ni benda yang sama. So kamu boleh buat ion. Bila dia tak ada faktor kepekatan, maksudnya ion yang kat bawah dia akan terpilih. Dia tak ada main atas dah. Sebab dia untuk katot dia tidak mempengaruhi faktor kepekatan. Untuk anode sahaja yang mempengaruhi faktor kepekatan. Untuk katot dia tak ada. So antara ion natrium dengan ion hidrogen, siapa yang paling bawah dalam electrochemical series? Baca balik. Kalau nak cari makan Ali, Zainal, Vera suka pergi hutan. So hidrogen. So ion hidrogen akan dinyah charge.
kerana ion hidrogen kurang elektropositif. So, bila ion hidrogen yang akan dinyah charge? Kalau ion hidrogen yang dinyah charge, apa hasil dia tadi baru kita buat? Kalau hidrogen yang akan terbebas adalah gas hidrogen terbebas. Okay, so gas hidrogen akan terbebas. Okay, cikgu bagi masa untuk salin. Okay, salin sekejap. Cikgu bagi masa slow-slow. Okay, jangan risau. Okay, sila buat dulu. Okay. So, tadi yang pertama kita dah belajar faktor elektrokimia, siri elektrokimia. Okay, satu faktor siri elektrokimia yang paling di bawah, ion yang paling di bawah akan dipilih untuk dinyah charge. Okay, sama ada dia dekat anode ke, dia dekat kathode. Yang bawah akan terpilih. Okay, kalau tengoklah, kalau dia adalah ion cation, dia positif kan. Kenapa dia dipilih ke paling bawah? Sebab dia kurang elektropositif. Kalau dia negatif pula, ion, kenapa dia dipilih di bawah? Sebab dia kurang elektronegatif. Okay, itu untuk faktor yang pertama. Siri elektrokimia. Okay, yang ini, yang faktor baru kita belajar ni, faktor yang kedua iaitu faktor kepekatan. So dalam contoh yang dalam buku teks dia bagi satu larutan yang pekat, 1 mol BM cube, satu lagi larutan yang cair. Okay. Larutan yang pekat, okay, yang larutan yang pekat dia akan pilih yang dekat anod akan terkesan, iaitu antara anod yang akan pergi negatif. Yang negatif klorin dengan klorida. Ion klorida dengan ion klorida dengan ion hidroksida. So ion hidroksida tak terpilih untuk anod. Okay, kenapa? Kenapa ion klorida lebih pekat berbanding ion hidroksida. Itu untuk yang terpekat. Tapi yang cair sama juga faktor macam elektrokimia. Kita pilih yang bawah sekali. Okay, kita pilih yang bawah sekali. Okay, untuk kathode pula tak ada faktor untuk kepekatan, tidak mempengaruhi, hanya di anode sahaja. So kalau tak mempengaruhi, maksudnya ion yang paling bawah yang akan terpilih untuk dinyah charge. Kenapa? Sebab dia lebih elektropositif. Itu sahaja untuk kepekatan. Okay, ingat ya? Okay, tak apa, slow-slow. Jangan risau. Okay, sebab yang ini adalah subjek kimia. Kamu tak faham pun juga faham. Kenapa juga tak faham? Sebab kadang subjek kimia dia ada dia punya formula-formula lah. Kita tak payah tulis panjang-panjang macam ini. Kalau dalam sains ni kena tulis pula. Okay. So kita dah belajar ion kepekatan. So nanti kita akan buat eksperimen. Okay, untuk eksperimen mengkaji kesan kepekatan ion. So dekat sini dia pakai asid hidroklorik cair dengan asid hidroklorik yang pekat. So nanti kamu akan tahulah. Ingat faktor dekat anod sahaja kepekatan. Okay. So maksudnya nanti, so apa yang akan terhasil? So kalau dekat anod yang akan terhasil adalah so dekat anod
Sini confirm lah gas klorin sebab gas klorin lebih pekat untuk 1 mol. Tapi untuk yang 0.001 ni cair. Bila cair maksudnya hidroksida. Hidroksida tu maksudnya akan menghasilkan gas oksigen. So tapi kalau dekat katot dia tak ada apa-apa efek. Okey, dia tak ada apa-apa efek. So ion yang pilih so nanti pun akan jawab sama juga. Okey. Faktor yang seterusnya. Okey, ini faktor yang ketiga ya. Okey, dah last dah faktor. Okay, yang faktor yang ketiga iaitu jenis elektrod. Okay, jenis elektrod pun mempengaruhi pemilihan. Macam mana? Okay, jenis elektrod ni bila jenis logam yang kamu gunakan sebagai anod dan sebagai katot adalah sama jenis dengan ion logam dalam elektrolit. Maksudnya, contohnya kamu buat satu contohnya dalam satu larutan tu kita ada natrium, larutan natrium klorida. Ini bermaksud kamu punya elektrod ini kamu pun kena gunakan So larutan kamu ni, ini elektrod kan, yang panjang ni elektrod ya. So elektrod kamu ni pun kamu kena gunakan benda yang sama. So cikgu tak nak guna natrium lah. Natrium terlalu inert. Inert tu maksudnya dia terlalu bertindak balas. So larutan kuprum lah. Kuprum klorida contoh. Bila dia pakai larutan kuprum klorida maksudnya dia punya elektrod ni, elektrod yang panjang ni. Ni elektrod. Yang ni elektrod. So elektrod ni mesti sama macam ion dia. Kalau dia pakai kuprum maksudnya logam kat sini pun kena kuprum. Kalau dekat sini dia pakai magnesium, dia punya larutan, dia punya logam yang ini pun kena magnesium. Kalau dia pakai, tapi logam je tau. Janganlah pula kata ada logam hidrogen. Salah tu. So kalau lah contohnya pakai silver ataupun argentum. Kalau argentum dia punya ni pun kena pakai argentum. Maksudnya yang ini dikata anod adalah sama dengan jenis ion logam. Kuprum, nampak sini kuprum sama dengan kuprum sini. Sama kan ayat? Nama kan? Inilah kita panggil ion logam. So di anod, so apa yang berlaku? Atom logam akan mengion untuk membentuk ion positif yang melarut di dalam elektrolit. Maksudnya dia macam contohnya kuprum. Dekat sini kuprum. So dekat sini kuprum maksudnya kuprum, logam kuprum akan mengion membentuk ion kuprum. Dekat sini dah tak payah dah. Tak payah dah kamu nak kata memanglah ion kuprum akan pergi, kuprum dengan ion hidrogen akan pergi ke anod, ion klorida dan ion hidroksida akan pergi ke katot. So dan kalau dekat sini untuk faktor elektrod kamu terus kepada anod tadi, logam kuprum akan dinyah charge. Akan dinyah charge. Dinyah charge. Bukan dinyah charge, dia akan mengion. Dia akan mengion. Mengion. So dia akan mengion membentuk ion kuprum. Manakala dekat katot pula ion logam tersebut akan dinyah charge membentuk atom logam. Ini bermaksud ion logam dia siapa? Ion kuprum kan? So ion kuprum pula, ion kuprum, ion ni jangan salin lagi ya. Cikgu nanti cikgu buatkan. Ion kuprum dia akan dinyah charge.
Dia akan dinyah charge menjadi logam cupra. Okay. So itu yang dimaksudkan. Okay, nanti cikgu akan tuliskan macam mana. Okay. Kemungkinan kepekatan ion logam dalam elektrolit tidak akan berubah. Maksudnya kepekatan larutan kuprum dioklorida ni tidak akan berubah. Kenapa? Okay, kerana kadar atom logam mengion ni apa? Logam kuprum menjadi ion kuprum. Okay, kadar tu apa cikgu? Macam kamu belajar kadar tidak balas. Masa yang diambil untuk logam kuprum nak menjadi ion kuprum. Okay, adalah sama. Okay, tak berubah dengan pembentukan ion logam. Okay, pembentukan ion logam ni di anod adalah sama dengan kadar ion logam dinyah charge untuk membentuk atom logam. Lalu terenak pada katod. Maksudnya kadar logam kuprum menjadi ion kuprum dengan kadar untuk ion kuprum menjadi logam kuprum adalah sama. Kadar dia adalah sama. Kadar tu maksudnya masa dia maksudnya ion kuprum jadi logam kuprum. Logam kuprum pula jadi ion kuprum. So ada berubah ke? Tak ada berubah. Sebab itu kepekatannya tetap sama. Kepekatannya tetap sama. Tapi kamu tengok tapi lagi banyaknya tapi dia. Tapi jika jenis bahan yang digunakan sebagai anod tidak sama dengan ion logam, maksudnya kat sini barulah faktor ECS. ECS tu apa cikgu? Faktor siri elektrokimia di titik beratkan. So maksudnya kat sini atom di anod tidak akan berlarut dalam elektrolit. So ion negatif dalam elektrolit pula akan dinyah charge menjadi anod. So sama juga dekat katod. Dekat katod ion yang kurang elektropositif akan dipilih. Jom kita buat contoh. Kalau macam ni ayat ni macam tak faham kan? Tu kita buat. Kat sini dia bagi contoh antara dia pakai dua. Satu sel tu dia pakai elektrod argentum. Satu lagi sel tu dia pakai elektrod karbon. So dekat elektrod argentum dia pakai larutan apa? Dia pakai larutan argentum nitrate dua-dua ni. So kalau ini kamu nampak apa? Apa yang kamu nampak? So kamu nampak untuk sel yang pertama ni, elektrod yang digunakan ni sama macam ion logam. Apa ion logam tu cikgu? Ion logam yang guna kat sini adalah ion argentum. Sama dengan elektrod argentum. Sama. So bila sama, automatik kamu fikir dia adalah faktor yang ketiga iaitu faktor elektrod. Pada faktor elektrod nanti apa yang akan dipilih? Jom kita buat gambar. Nanti kamu nampak. Macam ni. Banyaknya gambar cikgu hari ni. Dia pakai apa? Argentum klorida kan? So, contoh 3. Contoh faktor jenis elektrod. Faktor jenis elektrod. So, kalau faktor jenis elektrod ni cikgu lukiskan lah. Cikgu lukiskan sikit lah. Cikgu lukiskan bagi kamu nampak sikit yang mana jenis elektrod. Kita pakai dua lah tadi ya. Ini contoh cikgu pakai elektrod yang sama macam ion logamnya. Yang ini cikgu pakai faktor ECS iaitu faktor siri elektrokimia. Siri elektrokimia. So yang ini elektrod dia adalah tak sama macam larutannya. So cikgu buatkan dia ada larutan lah. Larutan ni. Larutan. So yang ini cikgu pakai elektrod kuprum. Yang ini cikgu pakai elektrod karbon. Macam contoh dalam buku ya.
So dua-dua ni kita adalah larutan cuprum klorida. Dia klorida pun salah cikgu. Klorida. Tengok. Okey, dua-dua pakai larutan cuprum klorida tapi beza dia elektron. Okey, jom kita tengok. Okey, pertama kita nak lihat apakah ion yang ada. So, dua-dua ni ion yang hadir. Okey, ion yang hadir, dua-dua ni ada ion. Ya Allah, buruknya. Kau boleh pakai pakai pemarik tau. So, ion cuprum, ion klorida, ion hidrogen daripada air, ion hidroksida. Okey. Okey ya. Kemudian, dah ion yang hadir. Ini faktor elektron, yang ini faktor siri elektrokimia. Cikgu nak bezakan. Kemudian cikgu nak tahu apakah ion yang akan pergi ke anod dululah. So dekat anod, kalau ikut kepada siri elektrokimia ni, anod and ion. And ion maksudnya ini dengan ini. So ion klorida dan ion hidroksida tertarik ke anod. Okey, tapi dekat sini, ion hidroksida akan dinyah charge kerana kurang elektronegatif. Okey, kalau ion hidroksida apakah yang akan terhasil? Gas oksigen. Ingat dia, hidroksida gas oksigen. Terbebas. Okey, yang ini kenapa cikgu buat ini dulu? Sebab dia faktor elektrokimia. Okey, so sekarang ni cikgu nak buat faktor jenis elektron. Tu tengok. Elektron yang digunakan ni sama macam larutan logamnya. So dekat sini logam cuprum akan mengion menjadi ion cuprum. Ini. So sini ion cuprum. So apa yang akan terhasil? So ion cuprum nanti akan terhasil lah. So logam cuprum akan menjadi ion cuprum. Okey, jom kita tengok buku teks. Betul ke? So dekat sini dia kata ion argentum. Ini argentum. Okay. Argentum akan terpilih untuk charge kerana ion argentum kurang elektropositif. Ini larutan, ini faktor elektron. Okay, argentum. So argentum dekat sini ni anod kan. Okay, dekat anod, dekat sini dia kata anod atom logam akan mengion. Anod atom logam akan mengion. Betul lah, dia akan membentuk ion argentum. Dekat sini argentum yang akan terenap. Okey. Kita pakai argentum ke tadi? Oh, kita pakai cuprum. Kurang pun tak cakap. So kat sini cuprum, bukan argentum. Patutlah korang pening-pening tadi. Cuprum, argentum. Argentum. So ini adalah electrode argentum.
Okay. Ini larutan argentum. So ini ion argentum. So ini adalah logam argentum. Baru dah betul. Macam contoh dalam buku teks. Nanti kalau saya tak buat contoh, boleh juga buat macam kuprum tadi. Tapi tak sama macam contoh buku teks lah. Okay, so ion akan mengion menjadi ion kuprum. Okay dah, siap. So dekat sini pula, dekat sini pula dia akan jadi katot. So kalau dekat katot pula, katot cation kan? So cation siapa? Cation ion argentum dengan ion hidrogen. So tulis ion argentum dan ion hidrogen tertarik ke katot. Kemudian barulah kamu cakap ion siapa pilih? Siapa yang paling bawah? Ion argentum. So ion argentum akan dinyah charge menjadi kerana kurang elektropositif. Ingat, paling bawah, turun elektropositif. So, bila argentum maksudnya logam argentum terenak. Terenak tu apa tu? Terenak tu maksudnya nanti dekat sini, dekat sini, dia akan katot tadi mana? So, dia akan menebal. Ini pun sama, dia akan menebal. Jom kita tengok. So sama juga yang ini. So dekat sini ion argentum akan dinyah charge menjadi logam argentum. Yang akan kamu dapat nantilah. Sama juga logam argentum terenak. So, maksudnya kalau dekat sini pun sama. Dia akan menebal. Menebal dengan apa? Menebal dengan logam argentum. Kalau yang ini dekat anode ni untuk faktor elektron ni, logam argentum akan mengion menjadi ion kuprum. Bila dia mengion jadi ion kuprum, maksudnya dekat ini elektron argentum ni dia akan semakin menipis. So bolehlah kalau kamu nak buat note dekat sini elektron argentum akan menipis. Kalau kat sini logam argentum terenak menjadi tebal. Argentum tu apa? Argentum tu silver. Silver yang kamu pakai, cincin silver, rantai silver, itulah silver. Okay. Oi, penat. Hari ni memang padat sebab kita menceritakan mengenai 3 faktor. 3 faktor ya Kavia, 3 faktor. So saya ulang lagi faktor yang pertama sambil-sambil kamu salin tu. Faktor siri elektrokimia yang paling bawah yang akan terpilih. Faktor kepekatan dekat anode sahaja yang akan terpilih untuk yang paling pekat. Kalau yang cair ikut kepada siri elektrokimia. Katot dia sama ikut kepada siri elektrokimia. Okay, yang ketiga. Faktor jenis elektron. Faktor jenis elektron ini menunjukkan bahawa kedua-dua itu manakah yang akan terpilih? Tengok kepada elektron. Contoh yang gambar yang pertama ni. Argentum nak elektron argentum, maksudnya dia gunakan sama larutan argentum. So maksudnya dekat anode, dekat anode, ion logam tersebut yang akan mengion. Maksudnya argentum akan jadi ion argentum. Kalau dekat katot ni sama je. Ion argentum akan dinyah charge menjadi logam argentum. Tapi yang sebelah kanan ni dia menggunakan faktor yang pertama, siri elektrokimia. So siapa yang paling bawah akan dinyah charge. Panjang hari ni kita punya kelas.
Okey, masa pun dah nak habis. Okey, masa pun dah nak habis. Sudah dah tu, dah panjang benar Cikgu Ziana hari ni bercakap. Okey. So, ini adalah apa yang akan kamu buat eksperimen nanti. Okey. So, ini aplikasi elektrolisis. So, kalau untuk aplikasi ni kamu buat dalam bentuk mind map je. Cikgu macam mana mind map? Okey, contoh aplikasi elektrolisis dalam industri. Okey, buatkan bulat. Yang pertama, pengekstrakan logam. Yang kedua, penulinan logam. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. So yang ketiga, penyaduran logam. Yang keempat, pengolahan air sisa. Yang kelima, proses elektrolisis. Yang keenam, proses penggumpalan. Okey, yang ini proses penulinan ni, kita yang ini penulinan tu maksudnya kita pakai faktor jenis elektrod. Kita contohnya, okey, yang elektrod yang tak tulen, yang tulen. Tak tulen kita pergi kepada anod. Yang ni tak tulen. Sebab apa? Kita nak tulenkan dia. Ini yang tulen, logam tulen. Cikgu, apa tu tulen? Tulen tu maksudnya kan kamu ada impure metal. Logam yang tak tulen. Logam tak tulen tu maksudnya dekat sekitar dia, dekat luar logam tersebut dia ada bahan-bahan benda asing. Kita nak kikis dia macam mana? Kita gunakanlah faktor yang ketiga iaitu jenis elektrod. So nanti logam yang dekat sini dia akan menipis. Dia akan menipis. Sini ada kecil. Yang ini dia akan jadi tebal. Sama lah juga dengan proses penyaduran. Proses penyaduran ni pula, okay, contohnya, okay, kamu unsure dia nak bagi gelang emas, gelang silver dekat awet dia. Lepas tu unsure ni pun tak tahu cikgu. Macam mana ya cikgu dia, saya nak bagi tu tapi saya ada gelang besi je. So gelang kamu tu kamu letak dekat cathode. Okay, kamu nak sadur dengan apa? Cikgu, saya nak sadur dengan silver. So kalau kamu nak sadur dengan silver, so logam silver kamu ni pakai sini lah. Silver tu apa cikgu? Argentum lah. Argentum. So argentum kamu pakai dekat sini, yang ini gelang. Pastikan larutan yang kamu gunakan ni mesti namanya larutan ada perkataan argentum. Tak kisahlah argentum apa. Contohnya cikgu, saya nak letak argentum Florida. Boleh? Letak argentum Florida. So nanti, okay, argentum ni, logam argentum ni dia akan menipis. Menipis dekat sini untuk gelang nanti dia akan menebal. Tebal dengan apa? Dia akan jadi warna silver. So maksudnya enapan silver akan, enapan tu maksudnya logam ini, gelang ini akan disadur dengan warna silver. Okay. Yang kedua, yang pertama pengekstrakan. Pengekstrakan ni maksudnya daripada logam. Okay, pernah tak kamu pergi ke Lombok biji timah dekat Batu Tualang kan? Dekat situ adalah perbijihan timah. Timah ni kalau dekat tanah ni dia dah bertindak balas dengan oksigen. Maksudnya dia dah jadi timah oksida. Macam mana kita nak bagi ambil timah saja semata-mata? So itulah yang kita panggil buatkan proses elektrolisis, iaitu pengekstrakan logam. Nah ini kamu dah belajar masa tingkatan 3. So dekat sini kita akan pakai logam yang contohnya yang reaktif, kalium ke, natrium ke, kalsium ke, magnesium ke, aluminium. Kita nak ekstrak dia jadi biji dia. So kita pakailah proses elektrolisis. Okay. Proses aplikasi yang keempat, pengolahan air sisa dengan menggunakan penggumpalan. Okay. Teknik inovatif untuk merawat air sisa. Contoh yang ini. Ini untuk merawat air sisa. Kita ada proses elektrolisis dan penggumpalan, yang mana contohnya penggumpalan ion aluminium dan ion hidroksida dan bahan pencemar dalam air sisa akan bergabung, akan menghasilkan gumpalan yang dikenali sebagai flok. Okay, yang mana flok nanti dia akan terperangkap dalam gelembung gas hidrogen, lepas tu terlepas dekat katot, lepas tu dia akan naik dekat permukaan air, lepas tu flok tadi akan tenggelam dekat dasar. Okay, so yang ini adalah praktis formatif 6.1, sila buat.
Okay, macam mana cikgu nak buat? Macam ini, senang je. Lukis dan label. Lukis macam tadi lah cikgu lukis tadi. Ada elektrod, ada bateri, ada sel, ada elektrod, positif, negatif. Ini elektrod. Yang ini. Ini nama dia apa? 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 Huraikan pergerakan ion elektrod semasa elektrolisis. Ini pun cikgu dah lukis tadi. Okay, macam mana contohnya? Kamu bagilah contoh macam larutan natrium klorida tadi. Dia kamu cakaplah. Lepas tu kamu bagi larutan. Contohnya ini adalah larutan kuprum klorida. Kamu cakaplah ion kuprum dan ion hidrogen tertarik ke anak. Ini cation kan ke katon. So, lagi satu ion hidroksida dan ion apa tadi? Klorida tertarik ke anon. Itu je. Ini saja untuk nombor 2. Okay, nombor 1 lukis. Nombor 3, berikan 4 contoh aplikasi dalam industri. Kamu bagilah. Pengekstrakan ke, penulinan ke, penyaduran ke, pengolahan ke, mana-mana tempat. So, cikgu nak kamu buat dalam buku nota. Buat, tunjukkan dengan cikgu yang nak jual. Kavya dan Ansha, snapkan gambar, bagi dekat saya. Semak. Okay, adakah betul? Okay, kalau tak faham, tolonglah PM cikgu. Okay, yang untuk lukiskan tu, kamu lukis macam yang pertama tadi lah. Yang semalam kita belajar. Yang ini. Ini kamu lukis. Ini adalah lukisan. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih untuk hadir kelas saya. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.